Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Nur Izzian, Guru Mata Pelajaran Matematik tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah penyelesaian masalah wang. Objektif pada akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang. Kita dapat 5 langkah yang awak perlu tahu sebelum kita nak menjawab soalan penyelesaian masalah. Okay, langkah yang pertama ialah baca dulu keseluruhan soalan. Okay, yang kedua, cari kata kunci. Okay, bila awak dah jumpa kata kunci, awak perlu gariskan kata kunci tersebut. Ketiga, tentukan operasi yang terlibat sama ada operasi tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Langkah yang keempat, bina ayat matematik. Dan langkah yang terakhir, selesaikan soalan tersebut dalam bentuk lazim. Okay, sekarang cikgu nak semua anak murid cikgu buka buku teks matematik jilid 2, muka surat 34. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Langkah yang pertama, baca dulu soalan. James catat wang simpanannya. Berapakah jumlahnya? Okay, untuk bulan Jun, wang simpanannya adalah sebanyak RM27.50. Manakala pada bulan Julai, jumlah simpanannya ialah sebanyak RM51.80. Okay, dah habis baca soalan. Yang kedua, cari kata kunci dan gariskan. Okay, di sini dia cakap James catat wang simpanan kan. Okay. Wang simpanan dia bulan Jun sebanyak ini dan bulan Julai sebanyak ini. Kemudian soalannya berapakah jumlahnya? Okay, jumlahnya bermaksud keseluruhan simpanan dia ada berapa. Jadi operasi yang terlibat untuk kata kunci jumlahnya adalah operasi tambah. Okey, langkah yang ketiga, operasi tambah. Okey. Bila awak dah tentukan operasi tambah, awak perlu tulis ayat matematik. Ya, ayat matematiknya ialah RM27.50 tambah RM51.80. Bila dah dapat ayat matematik tersebut, awak selesaikannya dalam bentuk lazim. Okey, RM27.50 tambah RM51.80. Okey, garis. Sifar tambah sifar. Sifar. 5 tambah 8, 13. 3 di bawah, 1 naik di rumah sebelah di bahagian atas. Okey, titik, titik, titik. 1 tambah 7 tambah 1, 9. 2 tambah 5, 7. RM jangan dilupakan. Kemudian gariskan di bahagian bawah dan tulis jawapannya ialah RM79.30. Tulis dalam ayat matematik di atas. Jadi jawapannya jumlah simpanan James ialah RM79.30. Okey, boleh ya? Okay, kita tengok soalan yang kedua. Muka surat 35. Okay, yang pertama, baca dulu soalan. Kakak Ana ada RM90. Dia beli kek dan hadiah seperti gambar. Kira baki wangnya. Okay, seterusnya, kita perlu cari kata kunci. Okay. Dia beli kek dan hadiah. Okey. Kek berharga RM54.60. Hadiah berharga RM27. Kemudian dia suruh awak cari baki.
Okay, jadi kalau kita beli kek dan kita beli hadiah, duit kita semakin berkurang ke semakin bertambah? Okay, lagi satu kata kunci di sini adalah RM90 ya. Satu lagi RM90. Ada RM90. Okay, kalau kita beli kek dan hadiah, duit kita akan berkurang. Jadi kalau berkurang, operasi apa yang terlibat? Ataupun awak tengok dekat situ ada perkataan baki. Jadi kalau ada perkataan baki, langkah yang ketiga, operasi apa yang terlibat kalau jumpa perkataan baki? Operasi tolak. Okey, operasi tolak. Jadi langkah yang keempat, tulis ayat matematik. RM90 tolak RM54.60. Tolak lagi dengan RM27. Awak ada RM90. Awak tolak dengan harga kek RM54.60. Tolak lagi dengan harga hadiah RM27. Okey. Kemudian langkah yang terakhir, selesaikan masalah ini dalam bentuk lazim. Okey. Awak seperti mana yang cikgu dah ajar awak tak boleh selesaikan yang ini, awak tak boleh tulis sekaligus. Ni tak boleh sekaligus awak salin ke 3 nombor tu sekaligus. Kalau tolak, awak kena buat yang mana dulu? Buat dua ni dulu. 90 tolak RM54.60 dahulu. Okey, cari dulu jawapan. Sifar sen tolak dengan 60 sen. Boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi kena pinjam dekat rumah ringgit. Okey, RM90. Bagi pinjam berapa ringgit? Okay, dia bagi pinjam RM1 sahaja. Jadi RM90 tinggal RM89. Okay, kemudian sifar sen tu dapat berapa? Dapat RM1. Seperti mana yang cikgu bagi tahu awak, RM1. Kalau masuk dekat kawasan sen, jadi berapa sen? RM1 sama dengan 100 sen. Jadi sifar tu kita tak guna lagi dah. Okey, sekarang kita tolak satu persatu. Sifar tolak sifar. Sifar. 10 tolak 6. 4. 9. Titik. 9 tolak 4. 5. 8 tolak 5. 3. RM. Okay, jadi jawapannya, gariskan. Jawapannya RM35.40. Okay, dah habis ke belum jawapan kita ni? Belum lagi habis ya. Kita masih ada lagi RM27 untuk ditolak. Okay, salin balik RM35.40. Salin balik ni dekat sini RM35.40. Salin balik, tolak RM27. Okay, kalau kita tengok sini 27 ayat matematik dekat atas tak ada titik kan. Jadi bila kita nak tolak dengan nombor yang ada titik, awak perlu letak titik dekat 27. Jadi cara dia RM27 titik sifar. Sebab sen dia tak ada. Okey. Garis. Sifar tolak sifar. Sifar. 4 tolak sifar. 4. Titik. Okay, 5 tolak 7. Boleh tak 5 tolak 7? Tak boleh. Jadi kita pinjam di sebelah. Nombor 3 kita pinjam jadi nombor 2. Nombor 5 jadi nombor 15 sekarang. Okay, 15 tolak 7. 8. 2 tolak 2. Tak ada apa-apa. Okay, RM. Jawapannya RM8.40. Dah habis tolak ke belum? Dah. Jadi jawapan RM8.40 awak letakkan di dalam ayat matematik di atas. Okay, jadi jawapannya baki wangnya ialah RM8.40. Okay, boleh ya? Okey, seterusnya.
Muka surat 36. Okey, upah cuci sebuah kereta ialah RM9. Berapakah jumlah upah untuk 5 buah kereta? Cuci satu kereta RM9, cuci 5 kereta. Jadi kalau 5 kali RM9. Okey, jadi sebelum tu kita cari dulu kata kuncinya di situ. Okey, upah cuci sebuah kereta ialah RM9. RM9 untuk sebuah kereta. Kalau 5 buah kereta maksudnya 5 kali ganda kan? 5 kali ganda RM9 tu. Jadi operasi yang terlibat apa? Operasi yang terlibat ialah operasi darab. 5 darab RM9. Okey, selesaikan dalam bentuk lazim. RM9 darab dengan 5 sama dengan 45. 45 apa? RM45. Okey, ini untuk orang yang dah hafal sifir akan terus dapat jawapan. Salin jawapan tu dalam ayat matematik di atas. Jadi jawapannya ialah jumlah upah ialah RM45. Okey, ini cara untuk orang yang hafal sifir. Untuk orang yang tak hafal sifir, macam mana cara nak buat? Okay, untuk orang yang tak hafal sifir, awak boleh buat macam ni. Ayat matematiknya sama juga. 5 kali RM9. Satu kereta RM9. 2 kereta RM9 lagi. 3 kereta RM9 lagi. 4 kereta RM9 lagi. 5 kereta RM9 lagi. Jadi nak buat apa dengan semuanya? Tambah RM9, tambah RM9, tambah RM9, tambah RM9, tambah RM9. Jumlahnya RM45. Jumlah upah ialah RM45. Sama saja. Mana-mana pun awak boleh buat. Awak boleh buat cara yang bentuk lazim tadi pun boleh. Ataupun awak buat cara penambahan yang berulang ni pun diterima. Okey? Okey, seterusnya. Soalan nombor 4. Masih di muka surat 36. Untung jualan air ialah RM18. Nancy dan Kavita kongsi sama banyak. Berapakah untung seorang dapat? Okey, di sini dah baca soalan, gariskan kata kunci. Okey, dekat sini ada RM18. Kongsi sama banyak. Sama banyak dengan siapa? Dengan Nancy dan juga Kavita. Okay, berapa untung seorang dapat? Jadi, operasi apa yang terlibat di situ? Okey, kalau awak tengok dekat sini, kata kunci yang paling utama dekat sini adalah kongsi sama banyak. Kalau awak jumpa perkataan kongsi sama banyak, itu membawa maksud operasi bahagi. Okay, apa yang nak dibahagikan? RM18 bahagi dengan 2. Kenapa kena bahagi dengan 2? Sebab dia kongsi dengan siapa? Dia kongsi antara Nancy dan Kavita. Jadi ada 2 orang di situ yang dikongsi. Jadi seterusnya selesaikan dalam bentuk lazim ataupun pembahagian panjang. RM18 bahagi 2. Okey, nak senaraikan sifir berapa? Sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, dah jumpa 18, awak berhenti. Okey, sekarang kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapannya RM9. Okey, RM9 didarabkan dengan 2. Jawapannya 18. RM18 tolak dengan 18. Jawapannya sifar.
Okey, jadi tulis dalam ayat matematik di atas RM9. Jadi seorang dapat RM9. Okey, ini untuk orang yang boleh hafal sifir. Dia tahu nak buat bahagi macam mana sebab penguasaan sifir dia kuat. Dia boleh hafal. Tapi bagaimana dengan orang yang tak hafal sifir? Bagi murid yang tidak hafal sifir, masih ada cara untuk awak jawab soalan ini. Okey, RM18 bahagi dengan 2. Okey. Ada berapa ringgit gambar wang di depan ni? RM1. Ada berapa jumlah semuanya? Ada RM18. Okey, dia kongsi dengan 2 orang, iaitu Nancy dan juga Kavita. Jadi Nancy dapat berapa? Kavita dapat berapa? Dia kongsi sama banyak kan? Dia kongsi sama banyak. Tak bolehlah bahagikan tak sama banyak. Okey, jadi kalau awak perhatikan dekat gambar tu, seorang dapat RM9. Jadi seorang dapat RM9. Okey, boleh? Okey, kalau boleh, awak mesti pandai ataupun menguasai cara untuk buat soalan dalam bentuk lazim. Itu yang sebaik-baiknya. Tapi kalau masih tak boleh juga, tak apa, kita usaha pelan-pelan. Okey? Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.